Okay, Sofi sambung ah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat, kesihatan, kesempatan dan kelapangan malam ni dapat duduk di dataran bilik gerakan Kampung Batin yang dalam rangka misi kita adalah kita sedang persiapan menuju kepada hari untuk mengundi. Persiapan kepada hari mengundi. Bila hari mengundi adalah 12 hari bulan Ogos. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan surau atau imam dan jawatankuasa, pimpinan masyarakat, ketua cawangan UMNO, Tuan Haji Hashim dan Tuan Haji Jahid, Tuan Yahya, dan juga jawatankuasa kepada semua yang dapat hadir. Alhamdulillah. Kita bersyukur kita berada pada hari ini, iaitu hari yang minggu yang terakhir ataupun minggu yang kedua selepas minggu penamaan calon, minggu pertama, dan ini adalah minggu yang kedua untuk program kita, program kempen. Jadi malam ni antara program yang kita laksanakan adalah kita sama-sama untuk mendengar beberapa penjelasan nanti. InsyaAllah kita ada tamu kita yang telah kita jemput, Dr. Sofi Razak. Tadi dia dalam pergerakan sesi ni, insyaAllah dalam 5 minit kita sampai kot. Nampak? Bukan dia. Mungkin lagi Luqman tolong telefon anak tengok tu kat mana. Sebab saya taklah bercakap panjang sangat. Sebagai calon biasanya dia 5-6 minit lah. Bukan sebab apa, sebab 5-6 minit pun kali dengan 5-6 tempat tu dia dah ada. Tapi alhamdulillah, sekala alhamdulillah kesihatan boleh diberikan oleh Allah SWT, dapat berjalan, berjumpa dengan hampir semua tempat. Itu pun tak boleh habis lagi. Dalam rangka kita bertemu di hari ini pun sekala dah berjalan 5,843 langkah. Langkah ya, bukanlah kilometer pun. Itu pergerakan yang kita berjalan untuk bertemu dengan kebanyakan. Apa yang saya nak share malam ni ialah kita akan berdepan dengan pilihan raya hari Sabtu ni yang rata-rata ada juga bunyi di kalangan kita. Ada yang bunyi kata penting sangat ke turun hari Sabtu ni kan. Saya kata 2-3 tempat saya dengar benda tu. Mungkin kawasan Kampung Batin kita ni pun, Kampung Batin Hutan Betul semua pun mungkin boleh ambil kira. Cuba tanya-tanya tengok berapa ramai yang bunyi suara lagu tu. Dia rasa penting sangat kan. Kalau dia tak pilih jadi lagu mana? Kan? Kalau tak pilih jadi lagu mana dengan pilihan raya pada kali ni. Jadi kita nak bagi tahu adalah pilihan raya ni adalah satu masa untuk kita buat pilihan. Untuk kita buat pilihan untuk jangka masa 5 tahun ke depan. Jangka masa 5 tahun ke depan. Maksudnya kalau kita nak pilih untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita tak mau pilih pun 5 tahun ke depannya hak. Kalau kita nak pilih pun pilihan kita tu untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita tak mau pilih pun kita bersetuju dengan pilihan yang orang lain buat untuk 5 tahun ke depan. Itu apa yang akan berlaku pada hari Sabtu ni. Bukan saja di Sekolah Kebangsaan Mergong ni, tetapi juga di semua 15 daerah mengundi untuk Suka Melanti, dan juga berlaku di semua 36 dun di seluruh negeri Kedah, yang 1.59 juta rakyat Kedah akan berpeluang untuk mengundi pada hari Sabtu ni untuk pilih corak kerajaan masa depan. Untuk pilih corak kerajaan masa depan untuk 5 tahun ke depan. Corak kerajaan itu kita pilih, dan yang telah ada ialah di peringkat federal. Jadi kita turun tak turun mengundi pada hari Sabtu ni, ataupun apa saja keputusan kita pada hari Sabtu ni, dia tidak akan mengubah kerajaan di peringkat persekutuan yang telah pun kita pilih sebelum ni. Kita telah pilih sebelum ni dan telah berlaku kaedah pengurusannya, perbincangan telah berlaku, akhirnya ditubuhlah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan menggabungkan 19 buah parti, 148 kerusi parlimen,
tolak pulai baru ni, satu orang meninggal, dia tinggal 147 kerusi parlimen. Telah pun ada 2/3 akan berterusan sampai 5 tahun akan datang. Itu kerajaan persekutuan, kerajaan federal yang dipimpin oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan juga Dato' Seri Fadilah Yusof dan beberapa menteri kabinet. Sebahagian tuan-tuan dah nampak berjalan main kawasan ni, sebahagian lagi mungkin tak sampai lagi kawasan kita. Sekurang-kurangnya kalau malam tadi pun 3 orang menteri sampai kat Taman Seri Impian. Seorang menteri dalam negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution, seorang lagi menteri ekonomi, YB Rafizi Ramli, seorang lagi menteri sains teknologi, YB Chang Li Kang semalam ni ada dengan kita. Timbalan menterinya Akmal Nasir, timbalan menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pun bersama dengan kita semalam, termasuklah setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Itu antara menteri, timbalan menteri, setiausaha politik yang sedang bekerja untuk Malaysia sebagai kerajaan perpaduan, yang sedang bekerja keras di peringkat persekutuan, di peringkat federal, yang akan ada di sana untuk tempoh hampir 5 tahun lagi ke depan. Itu kerajaan persekutuan. Di Sabtu ni apa cerita? Sabtu ni adalah kita turun sebagai masyarakat Negeri Kedah, masyarakat Alustaq atau masyarakat Suka Menanti atau masyarakat Kampung Batin untuk mengundi menentukan kerajaan Negeri Kedah yang telah pun dibubarkan sebelum ni. Dah bubar dah pun. Dah bubar dah pun. Kalau ada menteri besar pun menteri besar sementara di kedai tu. Baca surat khabar tu, menteri besar sementara. Jadi kami pula adun tak ada sementara lah maknanya. Adun dah pencen lah. Bukanlah cukup pencen, maksudnya dah tamat lah. Kalau cukup umur ada yang nak pencen lah, tapi kena fikir hal lain lah. Berapa, tapi maksudnya dah tamat, adun dah tamat 36. Menteri besar pun dah pun tamat, dilantik hanya sementara untuk menguruskan Negeri Kedah ni. Sementara nak tunggu hari Sabtu ni. Sementara nak tunggu hari Sabtu ni, bila rakyat Kedah dah buat keputusan hari Sabtu ni, keputusan dah dapat pada malam tu, jadi 13 bulan akan ditubuhkan sebuah kerajaan baru di Negeri Kedah yang akan memimpin untuk tempoh 5 tahun ke depan. Sebab tu hari Sabtu ni cukup penting, cukup kritikal sebab dia akan menentukan masa depan. Masa depan negeri Kedah. Kedah ni sebuah negeri yang nak kata kaya, taklah kaya sangat. Nak kata miskin, kita bukan last lah. Sebab pendapatan kita boleh dapat antara 500 hingga 600 juta setahun. Kalau kita buat biasa-biasa aja kita kutip 500 juta. Pulun habis riang sikit kita dapat 600 juta setahun. Belanja kita berapa? Belanja kita pengurusan saja pun habis 600 juta. Sebab tu kalau cakap 600 juta tu saja, untuk setahun, kita hanya boleh masuk duit, kau belah kiri, bayar abang yang depan kita, belah kanan tutup akaun, tak ada balik, kosong balik. Sebab tu biasanya Kedah ni negeri yang defisit lah. Negeri yang kekurangan perbelanjaan berbanding dengan pendapatan. Tapi ada satu benda yang berbeza pada tahun 2019. 2019, dalam rekod akaun negeri Kedah yang ditutup sebelum tu dan juga tutup sebelah tu, selepas tu, yang beza dia apa? Beza hanya tahun 2019 tu saja yang tutup akaun negeri Kedah dengan keadaan duit ada lebihan 152 juta. 2019. Kita boleh simpan dalam simpanan tetap jangka pendek, kita simpan dalam bentuk saham, dan kita juga bayar beberapa hutang yang tertenggak sebelum tu, dan juga akhirnya kita ada lebihan tunai 2019. Pasal apa kita dapat lebih? Biasanya bukan dapat lebih pun kan, tapi sebab 2019 tahun yang di mana kerajaan negeri Kedah sama dengan kerajaan persekutuan. Jadi maksudnya kan apa dia? Maksudnya kita boleh berunding banyak perkara. Antara yang kita berunding pada tahun tu ialah kita kata sewa Pulau Pinang yang selama ni dibayar kepada Kedah dengan nilai RM10,000 mengikut perjanjian asal 10,000 dan dibayar pun RM10,000. Itu apa yang kita dapat sebelum ini. Tapi pada 2019 kita pergi berunding balik dengan kerajaan persekutuan.
10,000 tu nilai dia tak sepatutnya RM10,000. Dia sepatutnya lebih daripada amount tu, daripada amount yang ada tu, dan patut dikaji dengan baik. Jadi tahun tu juga kajian Sultan kata, tak apa, lah ni kita tambah kosong belakang tu. Bukan sebiji kosong, tambah 3 biji kosong, jadi 10 juta. Jadi kita pun bawa balik 10 juta duit atas pajakan Pulau Pinang. Kita bincang lagi, kita ada simpanan sumber air yang besar. Kita jaga empangan Aning, empangan Beris, empangan Muda, empangan Pedu dan empangan Saga di Pulau Langkawi. Kita jaga empangan ini untuk tujuan air dia kegunaan sepenuhnya negeri Kedah, 92% untuk Pulau Pinang, sekitar 70% untuk Perlis. Kita bagi air yang disimpan daripada kawasan bekalan air negeri Kedah, kawasan Tadahan. Dan sebagai nak memperkenalkan lagi kawasan tu lebih selesa, kita buat warta pada tahun tu, kita wartakan tambahan kawasan Tadahan tu, lembangan Sungai Kedah tu. Lembangan Sungai Kedah yang sebelum ni 2 rantai, dia punya ridap dia kita tambah kepada 4 rantai. Satu rantai berapa kaki? Lagi pakai tekan kalkulator tengok. Ni bahasa orang lama. Orang dulu beli dia kira rantai. Tanah berapa rantai. Jadi itu masa zaman tu dia tebang tebu pun, kilang gula tu, dia bayar elang kat kita 1 rantai RM1. Tebang lah tebu tu. Berapa jauh rantai tu? Dia dah ada rantai dah. Jadi kita dah wartakan tambahan untuk nak pastikan bekalan air di negeri Kedah ni tak diganggu, tak dicemari. Jadi bila kita buat yang tu, kita wartakan tambahan, Kerajaan Persekutuan tambah lagi duit dana kat kita. Dia datang dalam 2 bentuk. Satu, dia bagi cash kegunaan tahunan. Dia kata ambil ni, banyak ni, boleh pakai tajuk apa kita tanya, dia kata tajuk apa pun tak apa, asalkan belanja dalam negeri Kedah. So kita dapat tambahan 200 juta. Lepas itu kita dapat komitmen lagi. Kita boleh buat beberapa projek khas rakyat seperti jambatan, seperti juga menggantikan culvert crossing jalan tu. Boleh buat atas nama tahap, lancarkan projek itu, boleh claim daripada Kerajaan Persekutuan. Ini antara perbincangan yang kita boleh buat bila kerajaan kita sama negeri dan persekutuan. Sama tu satu hal, tak bergaduh lagi satu hal. Diplomasinya kita boleh bincang, kita boleh berunding, dan kita pulun habis-habisan untuk negeri Kedah ni. Kita bincang, kita tak cakap kat soal khabar, aku nak pergi jumpa Perdana Menteri, tapi di bawah ni keli dengan Perdana Menteri. Aku nak pergi jumpa Menteri Ekonomi, lepas tu dia kacau, Menteri Ekonomi ni dia sekian-sekian. Kata kat dia, jadi tak boleh jumpa. Kita bincang dengan betul-betul pada tahun itu. Jadi isu duit kita sampai 2019 tu, tahun duit dia lebih daripada kita bayar segala apa yang perlu bayar. Dengan hutang pun kita bayar, dengan pembangunan pun kita boleh mulakan. Dan kita bina 7 jambatan di negeri Kedah ni yang telah pun kecil-kecil tu. Dan kita masih ada duit lebihan. Itu special bila kita sama kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita juga berunding sementara kerajaan tu sama, kita boleh berbincang, dan rakan baik kita, memang rakan baik lah masa tu, saya dengan menteri yang masa tu. Kalau Menteri Kerja Raya yang datang daripada Sarawak pun saya dah kenal lama. Menteri Ayak Dr. Xavier Jayakumar pun saya dah kenal beberapa tahun sebelum tu. Jadi bila saya nak pergi berunding tentang jalan raya, saya nak berunding tentang projek Ayak. Jalan raya ni simple lah. Antara saya boleh sebut saat malam ni dalam 1-2 minit ni, ialah bila mereka bagi peruntukan buat hospital Pendang. Hospital Pendang. Memang dah dapat projek sebelum tu. Dan tahun kita masuk tu tahun nak mula. Tapi bila kita nak mula, kita tengok hospital Pendang, sebiji hospital Pendang, boleh bina di Pendang, tapi rupa jalan keluar tu tak dibuat. Takkan hospital tu nak jadi tempat penginapan, dia tempat hospital yang orang akan pi balik. Kita tengoklah hospital mana apa kan. Bukan cakap pi balik, parking pun tak celui. Tapi hospital Pendang dia bagi peruntukan buat sebiji hospital tapi tak buat jalan. Jenuh pula tahun tu 2019, hampir setahun pula kita pi balik jumpa Menteri Kesihatan, bentang dekat dia berapa bajet kesihatan masih ada untuk buat jalan. Pi jumpa balik Menteri Kerja Raya, berapa ada peruntukan untuk bagi kat kami untuk buat jalan raya di Kedah. Patah balik pula, kita cek balik berapa tanah nak kena ambil untuk buat jalan tu, berapa besar.
Tengok pula jalan tu pula, rupa-rupanya hak jalan kecil biasa kita duk guna tu pun, rupanya orang tua-tua dulu dah wakaf jadi laluan. Projek dia panggil projek izin lalu. Di peringkat tanah tu, nama status tanah tu izin lalu. Mana kita boleh lalu lah selama ni. Dia bagi can kita lalu. Nama dia. Geran ada nama orang, ada tuan dia. Yalah ada satu dua tu dia tak perturun lagi. Nama Tok Nek dia lagi nama Tok dia, tapi masih nama orang. So bila kita tengok balik, wah ini bukan pengambilan tanah hak tambahan untuk lebarkan jalan. Daripada tengah jalan tu tak pernah bayar lagi pun. Sebab status dia izin lalu. Di 1 tahun pula kita bincang antara Kerja Raya dengan Menteri Kesihatan untuk cari jalan. Nak pakai duit dana bajet, dapatkan kelulusan, dapat pula kelulusan bajet, barulah kita mohon untuk dilaksanakan. So ambil masa setahun lebih, barulah boleh dibuat perancangan tersebut. Sebab tu kalau tengok kita pergi hospital Pendang lah ni, hospital dah siap dah boleh guna, jalan tu masih lagi dalam peringkat dia buat kerja lagi. Ini benda-benda yang kena bincang, kena runding. Ayat lagi lah, benar lagi banyak tajuk ayat. Ayat Kedah ni tuan-tuan, 2017 tu, kita dah haru biru dah, ayat di Kedah ni. Haru biru dah apa yang ada. Saya tengok rekod hutang lori tangki ayat. Lori yang kita sewa. Yang disewa tahun sebelum tu lah. Yang bawa mai ke tahun 2018, 8 juta. 8 juta sewa lori 2017 untuk angkut ayak bagi korang. Mai 2018 lagi kelang kabut. Terputus turis belah Tanjung Dawai dan Merbuk. 2018 kita baru masuk, kita baru nak tengok apa jadi. Dia jadi satu macam dari depan mata kita kan 2018. Tapi kita ambil pengajaran, kita buat kajian tengok tak mana masalah dia, di mana sangkutnya tentang bekalan ayak. Akhirnya kita ada satu perancangan yang besar kita buat untuk negeri Kedah. Jadi dengan itu kita pergi bincang dengan Kerajaan Persekutuan yang menterinya, kementerian kita kenal. Jadi nombor 1, kita kena bersedia untuk sama ada dapat duit belanja ataupun dapat duit pinjaman. Tapi tengok pinjam lama pun dah 1.8 bilion. 1,800 juta pinjam untuk projek ayak saja di Kedah ni. 1.8 bilion. So kita kata kalau yang ni dah 1.8 bilion, bila migrasi kena bayar 1 tahun 45 juta. Hutang ni kena 1 tahun kena bayar 45 juta. Itu sakat 1.8 bilion. Kalau kita nak buat lagi tadi, kita perlukan lagi 1.8 bilion lagi. Nak buat projek ayak lagi, dia akan naik lagi jadi 45 bilion lagi, 45 juta lagi. Nak bayar 90 juta setahun di Kedah ni. Kalau nak buat juga boleh, tapi ayak kena naik 3 kali ganda. Siapa bayar RM10 kena jadi 30. Siapa 30 jadi 90. Sebab nak bayar hutang. Dan kita kena hutang. Okey, jadi tak apa. Tapi sebab kerajaan yang sama, akhirnya dengan kita berkomitmen kita ulang alik. Pegawai pun kita hantar, kita pun pergi sendiri, bincang dan bincang. Akhirnya hutang lama tu 1.8 bilion, setuju dihapus kira 0.7 bilion. 698 juta hapus kira. Kenapa hapus kira? Kita bagilah alasan. Yang ni luar bandar, yang ni jalan baru, yang ni apa macam-macam saja saya tulis. Kita tulis macam mana nak bagi hapus kira dan mereka setuju hutang 1.8 tinggal 1.1 bilion. Pun masih berhutang lah. 1.1 bilion pun masih nak kena bayar lebih kurang 30 juta setahun. Tadi 45, sekarang dah tinggal 30 juta setahun. Okey. Tapi tak buat kerja lagi. Ayam dah serabut lagi. So kita rancang balik 9 projek baru bekalan ayak di Kedah. Runding balik. 9 perkara kita bahaskan dengan pihak kementerian. Akhirnya dia setuju rate yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tak boleh. 8 rate, 9 tak boleh. Akhirnya saya dapat daripada 9 projek ayak di Kedah. 7 tu kerajaan pusat setuju bagi jadi grant. Grant ni apa dia? Grant ni maksudnya dia pakai duit kerajaan pusat lah. Duit kerajaan pusat buat projek di Kedah dan tak kena bayar apa. 7 daripada 9 projek. 2 tu apa dia? 2 tu adalah 1 loji pelubang. Sebab loji pelubang ni dia duduk di Bukit Pinang. Memang betul duduk di Bukit Pinang. Atas sikit pada Bukit Pinang. Dia dalam pelubang tu lah. Atas sikit tu. Tapi bekalan ayak dia untuk seluruh alur staf dan sampai ke Kuala Kedah.
sampai ke kawasan industri Bukit Hitam. Jadi saya tak boleh nak berhujah kata ini untuk luar bandar. Tak lepas. Jadi kita paksa terima loji itu 450 juta lebih kurang kerana buat sebagai pinjaman. Satu lagi yang tak boleh juga sebab saya punya cadangan ialah untuk bina, dia panggil Pusat Pengepaman Padang Maksirat di Langkawi. Pasal apa? Saya tengok Langkawi ni bergantung air daripada sini 60% daripada tanah besar. Tengok air hujan dia macam cukup. Tengok pergi mana rupanya masa hujan ambil, masa tak hujan tak ada. Masa hujan kita ambil setengah, lepas setengah. So kita buat satu perkara baru, kita panggil buat tanduk. Bahasa mudah tanduk lah bahasa orang Kedah ni. Ataupun dia panggil, sebenarnya kaedah dia panggil banded storage tu. Saya buat tanduk 2 kali. Tapi pertama pam naik ke tempat kedua. Yang kedua pam masuk ke saya punya empangan. Projek tu 8 juta je pun. Dia tak bagi pinjam pun, tak bagi direct pun saya pinjam lah. Pinjam 8 juta, pinjam 400 lebih kurang 30 juta untuk pelubang. 2 tu saja sebagai pinjaman. Lagi 1.2 bilion lagi mereka kerajaan pusat setuju bagi sebagai grant. Iaitu projek loji di Lubuk Puntak, projek loji di Jenun Baru, projek loji di Sungai Limau Baling dan projek loji di Bukit Selambau, projek NRW untuk mainland, projek NRW untuk Langkawi dan projek bina loji dan supply air ke Langkawi yang saluran yang kedua ada termasuk submarine pipe 1.2 bilion. Jadi yang tu lengkap, kita boleh laksanakan. Saya minta konsultan semua prepare, buat design. Hujung 2019 kita buka untuk tender. 9 Januari 2020 kita dah bagi taklimat kepada kontraktor untuk masuk tender untuk projek-projek ni. Dan projek NRW tadi terus berjalan. Projek Langkawi jenuh sembang pula, macam-macam cadangan ada. Nak tahan air sana, nak tahan sini. Jadi akhirnya tak dapat buat lagi. Jalanlah loji-loji yang lain yang Datuk Saifuddin bersebut tu. Itu antara loji yang telah pun dapat dilaksanakan. Dan projek itu pun boleh berjalan. Dalam masa sama kita belanja air duit ni untuk kita maintain, jaga maintenance pipe sedia ada. Pipe sedia ada ni dia memang pipe lama. Tapi pipe lama pun dia ada kaedah yang bagi dia tak teruk. Jangan bagi tekanan kepada dia. So kita pasang sistem di semua simpang pipe air tu. Dan Alhamdulillah, hujung 2019, kita dapat lalui 2019 tanpa krisis air yang macam tahun sebelum-sebelum dia. Tapi krisis air ni bila ada, orang tak perasan. Bila tu? Bila tak ada, memang orang semua bising pasal air tak ada kan. Bila ada, kita tak teringat bila kata air tu ada. Tuan-tuan tak boleh nak ingat. Pasal semua orang tak susah nak ingat lah. Tak ingat kata masa ada tu biasalah. Tapi bagi saya mudah ya. Kita boleh tengok belanja duit sadar setiap tahun. Berapa dibelanjakan untuk sewa lori. Tadi saya kata 2017, 8 juta. 2018 pun patut 8 juta. Tapi sebab banyak kita pakai sokongan 9 juta. 2021 kembali kepada 7 juta. 2022 pun kembali kepada 8 juta. Setahun bergantung kepada lori air. Tahun ni lagi tak tahulah. Lagi serabut ni. Tahun 2023 ni lagi serabut bekalan air. Sebab permintaan pun tinggi. Tetapi sistem tu tak selesai. Jadi sebab tu kita kena. Inilah antara sebab-sebab. Banyak lagi sebab lain yang kita tahu. Kenapa kita perlu bagi sama kerajaan negeri ni. Dengan kerajaan persekutuan. Di mana kerajaan persekutuan tu dah memang tetap. Dah memang tetap di sana sebab kita dah pilih. Dan kerajaan persekutuan ni telah pun dilantik dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong dengan formulanya tadi sebagai sebuah kerajaan perpaduan menggabungkan 19 buah parti dan akta anti lompat pun dah diluluskan. Tuan-tuan mungkin rasa, bolehkah kerajaan ni tak kira main bulan depan lompat pula, hilang pula, jatuh kerajaan, tukar balik. Dia tak ada. Dia tak boleh berlaku. Sebab akta anti lompat telah pun diluluskan dan diwartakan. Kalau ada ahli-ahli parlimen mana-mana kok-kok teringin. Kok-kok teringin nak try tengok betul ke akta ni berjalan? Betul ke akta anti lompat? Suruh dia lompat dia. Mana-mana ahli parlimen kita, suruh dia lompat dia. Dia lompat hari ni, besok speaker akan bagi makluman kepada SPR, lusa kosong kerusi dia. Kalau dia try lompat. Sebab tu tak boleh lompat lah.
Dan bila tak boleh lompat, kita kata nayang lah dia nak lompat tak boleh. Tapi kalau dia lompat lagi nayang kita, betul tak? Kita pilih ataupun rakyat Malaysia buat keputusan, tiba-tiba depa yang 112 orang ni dia boleh ubah keputusan kita. Kita dah pilih keputusan untuk jadikan Pakatan Harapan masa tu kerajaan Malaysia. Tapi depa pilih 70 orang depa tu. Mesyuarat, depa tukar keputusan tu. Kalih bagi orang lain. Dan kita tengok saja. Dua saat dia keli pula, kalih lagi. Akhirnya di hujung persetujuan telah dicapai, bentang dan lulus Akta Anti Lompat di Parlimen Malaysia. Law ni kalau hampa lompat terjun ke. Kalau lompat terjun bangunan. Sebab dia lompat je dia akan hilang. Dia lompat dia hilang kerusi dan dia tak layak dapat pencen. Kok kalau pencen kok dia mau juga kan. Tapi pencen pun dia tak layak. Kerusi pun dia hilang dan dia tak boleh bertanding semula. Bagi kebanyakan kerusi di negeri-negeri di Malaysia, kecuali negeri Kedah. Sebab Kedah itu antara yang last buat pindaan. Kita tengok ada satu akta situ, kita duk sembang kata kalau berani lompat. Lepas lompat kalau dah hero sangat lawan semula, nak tengok menang tak. Bila tak guna lambang sekian-sekian, nak buat macam mana bila dia lompat hilang kerusi dan tak boleh bertanding. So kita pindah satu akta bahagian C tu, dia boleh masuk balik kalau dia training sangat. Jadi maksudnya stabil, kerajaan persekutuan dah stabil, tidak akan berubah. Bukan kalau ada siapa yang duk bawa war-warkan, sebarkan mesej kata selepas 12 bulan ni, katalah parti sokongan Anwar Ibrahim ni tak menang semua. Lepas tu mereka pun 13 bulan ni akan tubuh kerajaan baru di peringkat Malaysia. Siapa sebarkan mesej macam tu, jangan marahlah kalau ada orang pemik dia pukul 3 pagi. Kalau ada pihak berkuasa pemik dia, sebab itu sebar fitnah. Benda yang tak boleh buat, tak mungkin berlaku sebab tak akan berjadi, tak akan jadi. Kalau dia sebar juga memang tujuan dia adalah menghasut dan fitnah. Dan akta menghasut ni sangat jelas di Malaysia ni. Akta menghasut ni di bawah macam-macam penguatkuasa. Polis ada, SPR ada, pihak berkuasa lain pun 2-3, MC pun ada, semua ada. Dan kalau kita hantar melalui handphone kita, lagilah syok. Kita rasa kita duduk sorang-sorang, hantar duduk bawah katil. Sembunyi bawah katil hantar mesej. Saja nak kata kat dia, ni hampa tunggu 13 bulan tukar kerajaan persekutuan. Duduk bawah katil pun dia memang cari jumpa. Sebab handphone kita akan bagi tahu, MC boleh tekan di mana punca kepada mesej tersebut. Di mana punca mesej tersebut. Dan punca mesej tersebut pula dihantar daripada pencawang yang mana. Pencawang tu akan bagi kod tepat di mana rumah orang tu. Lepas tu kita boleh share lah ni kan. Kita duduk taman orang boleh pergi cari kau ni kan. Itu cerita dia. Cerita dia nak habaq bagi tahu, bukan nak cerita nak gempang. Siapa nak try dulu. Kalau kata tak apa nak percaya, try dulu. Try dulu buat fitnah tengok kan. Sebab kita tahu dah, kita dah nampak 2-3 orang dah dia ambil, cuma dia pun tak bising. Kalau dia bising lagi orang kelang kabut, tapi sebenarnya dah ambil siasat dah dan macam-macam. Sebab fitnah ni tak boleh pedang dan tak sesuai dibenarkan perleluasa dalam negara kita. Sebab tu pilihan kita kena ingat, ini pilihan kita peringkat negeri. Terbukalah, terpulang pada hati kita. Nak undi pun boleh, tak mau undi pun boleh. Nak undi saya pun tak apa, nak undi saya pun tak apa. Kok mana pun tak apa. Kita boleh terima. Itu hakikat dia. Sebab memang tak mungkin 100% orang boleh setuju dengan kita kan. Kita duduk berjalan. Dan tadi pun saya berjalan dengan Tuan Syed Johan tadi. Berjalan di beberapa rumah penyokong UMNO Tegar. Saya berjalan rumah penyokong UMNO Tegar. Pergi jumpa dia, sembang dengan dia, cerita kedudukan dia. Kita pilihan raya ni, kita ada kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Jadi di negeri Kedah juga kita dah ada persetujuan kerajaan peringkat perpaduan peringkat negeri Kedah. Kita bertanding semua 36 dun, kita dah agihkan mengikut kepentingan dan kekuatan masing-masing. Bertanding untuk kita dapatkan balik mandat kerusi untuk kita tubuh kerajaan perpaduan negeri Kedah. Jadi suka menanti ni, dah dirundingkan untuk saya bertanding menggunakan lambang harapan. Jadi kita sama-sama akan memilih sebagai lambang yang sama, PH ke BN ke kita pakai sama. Bila cerita macam tu,
Saya tengok dia, saya tahu dia sebab saya tahu dia sebab, saya boleh rasa dia punya keadaan dia, sebab dia sangat sayang kepada UMNO. Dia sangat sayang kepada UMNO. Saya tahu dia ini, kalau nak pengundi dia pangkah pun dia nampak BN. Kalau tutup mata pun dia nampak. Dia nampak dacing tu. Sebab dia orang yang sangat sayang dan dia tak ada kepentingan apa pun. Bukannya dia sokong BN kerana nak dapat apa pun kan. Yang dia ni. 2-3 orang yang saya jumpa ni memang sangat sayang. Jadi saya cerita kat dia. Tapi lepas tu bila sembang, akhirnya dia akur lah. Maksud kita ada kerjasama, kerajaan perpaduan. Kita tak mungkin boleh ambil semua, tak mungkin boleh pegang semua. Tapi kita tak hilang semua. Kita bekerjasama dan kita akan tubuh kerajaan bersama ni. Macam mana dah ada di peringkat persekutuan, kita boleh jalan dengan baik. Semua orang dapat manfaat. Tengok kelebihan-kelebihan yang kita ada. Dan sekarang ni, masa untuk kita tubuh di peringkat negeri Kedah pula. So dia akur, dia terima sebagai orang yang duduk diam-diam di rumah, dia rasa macam yalah, saya tahu dia rasa sedih juga bila dia tak boleh nak pangkah BN sebab dia memang tegar, tapi dia akhirnya dia faham. Kalau orang yang memang pejuang di jalan ni macam Cik Yahya dengan Cik Haji Hashim, dia tahulah. Itu kita berunding, kita bincang, faham terus sebab ini kepimpinan. Tapi tadi bukan kepimpinan, dia memang penyokong tersendiri. Kan? Tapi alhamdulillah bila kita bincang benda ni, maka boleh kembali. Sebab tu saya bila daripada mood yang ada ni, hasil kajian kita, dan kita juga ada konsep telefon yang kita buat di Kedah dan juga yang pimpinan kita buat daripada KL, daripada pakar-pakar survey lain. Alhamdulillah kita nampak orang Melayu, khususnya yang Melayu, pertama sekali wanita Melayu dah kembali balik kepada BN balik. Kembali pada BN, saya sebut BN dulu lah. Tapi sebenarnya kembali kepada perpaduan lah. Bila bincang-bincang dia lebih selesa kepada perpaduan. Dan yang Melayu lelaki pun, secara tak langsungnya kita dah hasil kajian kita. Kalau tanya depan-depan mungkin tak mengaku, tapi melalui kajian telefon yang kita kontak, beberapa persoalan kita kata adakah selesa dengan pentadbiran kerajaan negeri pada hari ini. Dia sebut. Adakah rasa kerajaan negeri hari ini boleh menolong kita? Dia beritahu jawapan dia. Adakah kerajaan perpaduan di peringkat nasional ni dan dah ditubuhkan 7 bulan yang lepas dah bagi kesan kepada Tuan dalam menguruskan ekonomi? Dia bagi jawapan dia. Dan akhirnya adakah Tuan rasa siapa boleh menang di negeri Kedah ni? PH ke BN? Pun dia beritahu jawapan dia. Sebab bukan depan-depan kan. Melalui secara tak langsung dia bercakap. Malah kita tanya di suka menanti pun. Pada pandangan Tuan, calon yang mana boleh dijangka boleh menang di suka menanti? Kalau kita tanya Tuan sokong siapa, dia tak abang lah. Dia takkan jawab. Tapi bila kita tanya dia, adakah Tuan menjangkakan parti mana? Ataupun dalam 2 calon ni, calon 1, calon 2, yang mana yang boleh menang di suka menanti? Dia beritahu. Ini benda-benda tu kita dah simpan, data-data tu kita boleh tengok, kita boleh analisa, bukan kita buat seorang, macam-macam buat. InsyaAllah 12 hari bulan ni kita menjangkakan antara 19 hingga 22 kerusi tu. 19 hingga 22 kerusi agak sangat berpotensi dimenangi oleh perpaduan. Lebih daripada itu kita masih usahakan sebab kita perlukan 1-2 lagi sebab ada beberapa faktor lagi. Di 1-2 tempat lagi sebab dah ada perubahan sikap yang cukup jelas. Sebab saya duduk di situ sebab saya sebagai pengarah pilihan raya PHBN, kami duduk bincang, kami duduk tengok keadaan tu. Tapi masa saya tetap semua duduk di Sukamulati ya. Telefon je lah dalam mesyuarat dengan kawasan luar ni untuk monitor. Jadi kita tahu benda-benda tu, insya-Allah pilihan kita 12 bulan ni kita pilihlah, kita duduk elok, tak payahlah terpengaruh dengan siapa. Nak dapat maklumat silakan, bukalah TikTok ke Facebook, tengok maklumat apa yang patut. Kalau tulis kat tepi jalan pun kita boleh baca. Kalau yang bertulis pun kita ambil baca. Cuma lepas tu kita buatlah pertimbangan kita. Sebab pilihan kita ini untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya kata itu saja sebagai pandangan daripada saya pada malam ini. Dan daripada tarik Dr. Sophie pergi ke taman sebelah tu. Anas buat Dr. Sophie pergi ke Taman Seri Indah. Sebab malam ni ada 4 program serentak kita tadi ni. 3 program dialog Mukudu. Jadi pakat dia tarik
PIM merata, jadi insyaAllah tak apalah. Kita buat program jamuan, saya ucap terima kasih, insyaAllah. Ada peluang lagi, kita akan bawa pimpinan kita, mainlah kawasan berdekatan ni. Kita masih nak cuba juga Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 hari bulan untuk singgah di Al-Ustaz. Tapi tak boleh pastilah. Itu satu benda yang sangat sibuk cara dia buat kerja tu. Dia lebih utamakan bincang dengan pelabur asing. Seperti yang disebut malam kemarin ni, dia dah bincang dengan Infineon tu, agensi daripada Jerman. Bersetuju untuk menambah pelaburan di Malaysia. Dan pelaburan tu pun sampai di Kulim High Tech. Dan dia akan direalisasikan dalam masa terdekat ni. Jadi lagi senanglah bila kita tukar kerajaan pada 13 hari bulan Ogos ni. Kerajaan baru yang selari dengan Anwar Ibrahim ni lebih mudah untuk kita bincang banyak perkara, selesaikan dan cepat-cepat kita kena buat training. Kursus TVET anak-anak kita untuk masuk mengisi kekosongan yang sangat banyak ni kena cepat. Tak boleh buat slow dah. Maksudnya kerajaan negeri kena bagi kerjasama sepenuhnya kepada kementerian untuk melaksanakan kursus-kursus TVET untuk bagi kemahiran anak-anak kita boleh diserap masuk dalam bidang kerja yang akan terbuka nanti insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan yang sebarang yang berlaku, lebih-lebih lagi dalam tempoh 5 tahun sebelum ini. Kita berjalan pimai sana pimai sini dan kali ini kita menawarkan balik untuk bersama lagi dalam kawasan yang sama untuk tujuan kita untuk kembali menubuhkan kerajaan negeri Kedah selepas 12 hari bulan Ogos nanti insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita tutup dengan tasbih.